Hai, Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada Dr. Warazi dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 4 dan pada hari ini kami akan membentangkan mengenai hubungan tanah dan tumbuhan. Sebelum saya mulakan, saya perkenalkan dulu ahli kumpulan saya iaitu Lim Hon Chun, Lo Manfu, Saranya, Adlin, Hashimah, Nadia, Ayuni, Suzana, Patricia dan saya sendiri Nur Fazila. Pembentangan kami pada hari ini merangkumi 3 objektif iaitu pertama, dapat mengklarifikasikan kesesuaian tanah terhadap tanaman. Kami akan menceritakan tanaman yang sesuai untuk ditanam berdasarkan tanah yang terdapat di Malaysia. Kedua, dapat mengetahui dengan lebih lanjut mengenai nutrien tanah seperti unsur makro dan unsur mikro. Dan yang ketiga, dapat mengaplikasikan penambahbaikan terhadap tanaman. Kami akan menceritakan teknik-teknik yang boleh diaplikasikan untuk menyuburkan tanah. Untuk pengetahuan semua, tanah terdiri pada 4 elemen iaitu pertama, unsur mineral sebanyak 45%, air dan udara sebanyak 25% dan bakinya adalah 5%. Tanah yang subur dia memerlukan keempat-empat unsur ini. Jadi, apa hubungan antara tanah dan tumbuhan? Pertama, tanah membekalkan unsur air, nutrien, udara dan sebagainya kepada tumbuhan melalui akar untuk proses fotosintesis berlaku untuk menghasilkan tenaga, gas dan gula. Kedua, tanah merupakan satu lapisan fizikal permukaan bumi yang berfungsi sebagai tempat akar tumbuhan berkembang untuk menyokong pokok tumbuh di atasnya. Ketiga, tanah juga merupakan tempat menyimpan pelbagai jenis unsur baja, bahan organik dan bukan organik yang diperlukan oleh tumbuhan, sama ada unsur asas atau unsur mikro. Dan yang terakhir sekali, di dalam tanah terdapat mikroorganisma. Jadi, mikroorganisma ini akan mengurai dan menghasilkan pelbagai unsur lain di dalam tanah. Jadi, saya serahkan kepada Patricia untuk terangkan mengenai unsur-unsur di dalam tanah. Nutrien tanaman menjadikan nutrien yang diperlukan untuk tumbuh sarang dan kesuburan pokok. Dan antara nutrien yang diperlukan ialah makronutrien, nutrien sekunder dan mikronutrien. Makronutrien atau turut dikenali sebagai primary nutrien merupakan unsur yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Dan antara unsur yang diperlukan ialah nitrogen, fosforus dan potasium. Seterusnya, bagi nutrien sekunder, antara contoh-contohnya ialah kalsium, magnesium dan sulfur. Okey, terdapat 6 jenis tanah dalam pertanian. Antaranya tanah gambut, tanah liat, tanah pasir, tanah endapan, tanah keranji dan tanah loam. Tanah gambut berwarna hitam atau perang kerana mempunyai bahan organik yang tinggi. Kandungan bahan organik melebihi 65% daripada jumlah berat tanah dengan ketebalan lapisan organik melebihi 50 cm. Tanah gambut kebiasaannya terdapat di kawasan lembah atau paya terendam dan terletak di antara dataran tanah pantai dengan kawasan tanah bukit dan juga di antara bukit. Tanah gambut boleh diklasifikasikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, tanah gambut cetek di mana kedalamannya 50 cm hingga 100 cm. Tanah gambut sederhana, kedalamannya 100 cm hingga 150 cm. Dan tanah gambut dalam, kedalamannya melebihi 300 cm. Terdapat 5 jenis bahan organik tanah yang membentuk tanah gambut bergantung kepada asal-usul dan kadar perebutan bahan organik selain kayu. Antaranya lumut, fiber, bahan fibrik, bahan hamid dan bahan saprik. Tanah gambut di Malaysia dikenali sebagai tanah bermasalah kerana yang pertama, tanah gambut mempunyai saliran yang buruk. Kawasan tanah gambut sentiasa tenggelam dalam air dan paras air tinggi.
Ini menyebabkan proses perebutan bahan organik, kurang pengudaraan dan boleh memberi kesan buruk terhadap pertumbuhan pokok. Jadi bila dia kurang pengudaraan, dan tanah tu lembut sebab air terlampau banyak, jadi keadaan itu boleh membuatkan pokok condong dan tumbang kerana akar tidak dapat memegang tanah dengan kuat. Yang kedua, tanah gambut mudah kering dan terbakar. Kalau kita tengok isu yang berlaku di Indonesia, contohnya, setiap bulan kita jerebu sebab apa? Sebab tanah gambut itu bila dia dibakar, ia tidak dapat dikawal dengan mudah. Yang ketiga, unsur mikro dan makro kurang. Dan yang keempat, ianya bersifat masam. Tanah gambut bersifat masam kerana pH-nya rendah, iaitu 3.5. Menyebabkan tidak banyak nutrien atau zat tumbuhan tersedia di dalamnya. Jadi, apa yang kita boleh buat? Ini antara pengurusan yang dilakukan oleh petani Malaysia terhadap tanah gambut. Yang pertama, menyediakan sistem saluran terkawal. Kedua, pengapuran. Dan ketiga, pemilihan jenis tanaman. Dan antara tanaman yang popular ditanam di tanah gambut adalah pokok kelapa sawit, pokok nenas dan ubi kayu. Kedua, tanah liat. Tanah liat berwarna putih kerana ia terdiri daripada mineral karbonat dengan sedikit kandungan kuarza dan mika. Tanah liat bersifat alkali, pH sekitar 8 dan berbutir kecil dan halus. Kalau korang perasan, salah satu ciri tanah liat ni, bila dia kering, dia berpecah-pecah, dan bila dia basah, dia melekat. Bila dah melekat, tanah liat ni akan bergumpal dekat sekitar akar tumbuhan. Dia bergumpal dan padat menyebabkan pengudaraan tu tiada dan air tidak dapat diserap oleh tanah liat kerana air tu sendiri dah dipegang oleh butiran tanah liat. Jadi, apa yang petani dekat Malaysia buat? Pertama, dia campurkan tanah liat dengan kompos untuk meningkatkan kualiti tanah liat tu. And then, dia buat pengemburan dan sistem saluran terkawal di mana diorang buat lubang di sekitar batas ataupun di sekitar pasu untuk membenarkan air diserap oleh akar. And then bila kita gembur tanah tu, peluang untuk akar tu reput rendah. Jadi ini antara tumbuhan yang ditanam menggunakan tanah liat, antaranya rumput hiasan dan jagung. Kalau korang perasan, kita tak guna tanah liat ni 100%. Kita hanya gunakan sedikit sahaja. Sebab tu kita bila tanam benih pokok, contohnya, kita ada nisbah tertentu. 3-2-1, 2-2-1. Macam tu. Yang ketiga, tanah pasir. Tanah pasir dia berbutir dan kasar, mempunyai partikel besar dan longgar. Tanah pasir mempunyai pengudaraan yang baik dan dapat menyerap air dengan baik kerana mempunyai ruang rongga yang besar. Tapi, bila dia ada ruang rongga yang besar, air yang masuk tu dia mengalir dengan pantas. Menyebabkan akar tak dapat pun nak serap air tu. Tambah pula nutrien yang dalam tanah tu turut mengalir sama dengan air tadi. Sebab tu nutrien tak dapat tahan lama. Dan kebanyakan tumbuhan yang ditanam di tanah berpasir adalah buah naga, pokok kurma, pokok kelapa. Macam korang tengok kat tepi-tepi pantai, dekat belah Arab. Kan dia tanah berpasir. So, pokok-pokok ni lah antara pokok yang berjaya hidup dekat tanah berpasir. Tanah endapan. Ciri-ciri tanah endapan. Tanah endapan ini dikenali sebagai tanah alluvium yang terbentuk daripada lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah. Tanah endapan ini berwarna coklat dan agak kelabu. Tanah endapan ini kaya akan kandungan mineral yang tinggi dan memiliki pH yang rendah iaitu 6. Kandungan fosfor dan kalium yang rendah juga ini sesuaikan tanah ini untuk pertanaman seperti padi dan jagung. Pemanfaatan tanah alluvium ini adalah tanaman jadi lebih subur, tanaman tidak mudah kering
dan melancarkan proses irigasi. Tanaman tidak mudah kering kerana memiliki sifat yang menyerap air. Tanaman yang ditanam di atas lahan dengan tanah alluvium memiliki banyak cabangan air. Seterusnya, tanah luam. Apa itu tanah luam? Luam adalah campuran pasir, lumpur dan tanah liat. Lapisan standard terdiri daripada 40% kelodak, pasir 40% dan tanah liat 20%. pH luam standard adalah antara 5 dan 7. Tanah luam ini berwarna hitam dan sangat gempur. Tanah luam ini juga lembut dan rapuh di tangan apabila kita pegang. Oleh itu, tanah yang sesuai untuk ditanam pada tanah luam ini adalah tanaman seperti sayur-sayur dan menanam pokok. Ada beberapa peraturan yang perlu kita ambil kira apabila kita tanam pokok di tanah luam ini. Antaranya adalah gali lubang penanaman 2 kali ganda lebih banyak daripada sistem akar supaya tumbuhan lebih mantap. Seterusnya, untuk memperbaiki struktur, setiap tahun kita perlulah menambah pasir, gambut dan organik. Air sekali, jika tanah terdedah kepada pengeringan pada musim gugur, letaklah tahi lembu. Air sekali, tanah keranji. Ciri-ciri tanah keranji. Tanah keranji ini dikenali sebagai tanah selain. Tanah keranji ini sering kering dan bergaram. Oleh itu, tumbuhan akan mengalami masalah jika kita tanam dengan tanah jenis ini. Itu saja daripada saya. Okay, seterusnya kita pergi kepada penambahbaikan tanah untuk ujian pertanian. Okay, aktiviti pertanian telah mengubah penghasilan nutrien secara semula jadi pada tanah. Jadi untuk mengekalkan kesuburan tanah untuk hasil tanaman yang berkualiti, perubahan tanah biasanya akan dilakukan. Okay, antara ciri-ciri tanah yang baik untuk tujuan pertanian adalah tanah yang mengandungi humus, lapisan humus yang tebal. Okay, humus adalah bahagian paling atas tanah yang merupakan hasil akhir bagi perebutan bahan organik. Jadi semakin tebal humus menandakan tanah tersebut kaya dengan bahan organik. Kadar pH optimum iaitu bagi kebanyakan tumbuhan adalah di antara 5.5 hingga 7.5. Jadi tanah tersebut perlulah berada di antara pH tersebut. Seterusnya, kaya dengan organisma tanah iaitu sebagai penanda tanah tersebut kaya dengan mineral yang pelbagai. Jadi contoh organisma tanah adalah cacing tanah di mana sisa buangan dia mengandungi kalsium yang dapat menyuburkan tanah. Seterusnya bertekstur lempung iaitu tekstur seperti tanah liat dan dia berfungsi untuk mengikat mineral supaya tidak dibawa air. Seterusnya meningkatkan kualiti tanah. Antara cara yang boleh kita gunakan untuk meningkatkan kualiti tanah adalah dengan pengapuran. Pengapuran ini berfungsi untuk menetralkan keasidan tanah dan membekalkan nutrien kepada tumbuhan. Namun pengapuran yang berlebihan dia akan beri kesan buruk pada tanah dan kerana dia menukar sifat tanah kepada base. Okay, aplikasi adalah dengan meletakkan bahan yang kaya dengan magnesium dan kalsium pada tanah. Contoh bahan tersebut adalah batu kapur dan batu kapur terhidrat. Seterusnya, pembajaan. Baja adalah bahan yang mengandungi unsur pemakanan tumbuhan yang dibekalkan secara langsung kepada tanah bagi pertumbuhan tanaman. Okay, bahan-bahan yang digunakan secara tidak langsung boleh juga mempengaruhi struktur dan tekstur tanah, daya kelembapan tanah dan daya pegangan air tanah serta kadar keasidan tanah. Jadi baja terdapat 4 kumpulan baja iaitu kimia, bukan organik di mana dihasilkan menggunakan campuran bahan kimia dan bukan organik. Contoh baja tersebut adalah baja amonium sulfat. Okay, seterusnya organik dihasilkan menggunakan bahan asli tanpa campuran bahan kimia. Okay, contoh baja
Organik adalah baja daripada hasil perebutan sisa pertanian. Seterusnya galian. Galian dihasilkan melalui pemecahan batuan yang mengandungi nutrien seperti batu kapur. Akhir sekali, organik sintetik dihasilkan daripada gabungan gas dan sebatian organik yang disintesiskan secara semula jadi. Seterusnya, faktor yang menyumbang kepada pertumbuhan-tumbuhan terbagi kepada 4 bahagian. Yang pertama ialah saliran, yang kedua tanah, yang ketiga iklim dan yang keempat bentuk muka bumi. Saliran bermaksud sistem saluran air yang mengalir dan meresap ke dalam tanah, sama ada di dalam sungai, parit atau tali air. Kawasan tanah pamah terbagi kepada 2 jenis saliran, iaitu saliran baik dan saliran buruk. Saliran baik merupakan kawasan yang tidak diterenggami air. Contoh bagi kawasan yang mempunyai saliran baik ialah hutan hujan tropika dan hutan pantai. Bagi saliran buruk pula, ia merupakan kawasan yang sering diterenggami air dan ia dikatakan sebagai saliran buruk kerana kerap menakung air. Contoh bagi kawasan ini ialah hutan paya air tawar dan hutan paya air masin. Di kawasan tanah tinggi yang melebihi 1,200 meter serta bersaliran baik pula sesuai untuk pertumbuhan hutan gunung. Faktor yang kedua iaitu iklim. Malaysia berhampiran dengan garisan khatulistiwa. Cahaya matahari dan hujan yang banyak sangat sesuai untuk pertumbuhan pelbagai jenis tumbuhan semula jadi. Antaranya ialah hutan hujan tropika, hutan paya, hutan pantai dan kawasan tanah pamah. Bentuk muka bumi di Malaysia tidak seragam. Terdapat kawasan tanah pamah, cerun bukit dan pinggir laut. Di kawasan tanah pamah dan kaki bukit yang mempunyai saliran baik akan ditumbuhi oleh hutan hujan tropika. Manakala di kawasan pedalaman yang mempunyai saliran yang buruk banyak terdapat hutan paya air tawar. Dan di kawasan pinggir pantai yang sering dilanda ombak pula akan terdapat kawasan yang berpasir atau berlumpur. Jenis tumbuhan semula jadi akan berubah mengikut ketinggian dan altitude. Faktor yang terakhir iaitu tanah. Terdapat pelbagai jenis tanah di Malaysia. Antaranya ialah tanah alluvium, tanah laterite, tanah gambut dan tanah liat ataupun turut dikenali sebagai lempung. Setiap jenis tanah itu sesuai untuk tumbuhan semula jadi yang tertentu. Contohnya, hutan hujan tropika sesuai tumbuh di kawasan yang bertanah alluvium dan laterite.